Baik, sekarang kita akan masuk kepada topik ataupun subtopik haba peneutralan. Aktiviti 7 dikehendaki kita menyatakan maksud ataupun takrif untuk haba peneutralan. So, bila kita sebut tentang haba peneutralan, kita akan mula dengan haba peneutralan ialah so ayat yang seterusnya atau perkataan yang seterusnya adalah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk. Terbentuk air 1 mol air terbentuk daripada tindak balas asid dan alkali. Yang penting sekali adalah bila tindak balas berlaku, mesti 1 mol air terbentuk air ni. So tindak balas daripada asid H+ dan alkali OH negatif akan menghasilkan 1 mol air. So takrif dia, perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk. Ini kena 1 mol air terbentuk daripada tindak balas asid dan alkali. So macam mana kita nak tentukan haba peneutralan untuk asid? Di sini kita gunakan contoh asid kuat dan alkali kuat, asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. So mula-mula kita kena sukat suhu kedua-dua larutan. Kita ukur 50 cm3. Kepekatan larutan natrium hidroksida adalah 2. Dan kita ukur dengan silinder penyukat dan kita tuang dalam cawan polistirena. Dan kita ukur dengan termometer, rekodkan, katakan suhu dia 29. Lepas tu kita ukur semula ukur larutan asid juga 50 cm3, kepekatan yang sama 2 mol dm3 asid hidroklorik, dan kita catat juga suhu atau bacaan awal. So kalau kita lihat di sini, bacaan suhu awal dia adalah 29, maka purata dia adalah juga 29. Sekarang kita tuangkan asid ke dalam larutan natrium hidroksida atau sebaliknya. Kita tuang dengan secepat mungkin dan kita kacau campuran dengan termometer, dan kita perlu rekod bacaan suhu tertinggi. Biarkan suhu naik, lepas tu turun, bermakna bahagian yang tertinggi tu, katakan suhu sekarang adalah 42 darjah Celsius paling tinggi. So sekarang kita boleh mula kira haba peneutralan, tindak balas antara asid dan alkali ni. So yang langkah pertama, kita kira haba yang dibebaskan oleh eksperimen ni. Kita guna haba sama dengan MC theta. So M kita seperti biasa, kita ambil dua-dua isi padu, kita campurkan, iaitu 50 campur 50 100, dan C kita adalah 4.2, dan theta kita kalau kita lihat tadi 42 pergi ke 29 atau naik ke 29, maka kita ada kenaikan suhu sebanyak 13 darjah Celsius. So kita darab dengan 13 darjah Celsius. So kenaikan suhu dia 13.03 darjah Celsius. Dan kalau kita kira MC theta di sini, kita masukkan angka-angka dia, kita akan dapati bahawa nilai dia akan dapat 5400 joule. 5400 joule dengan kenaikan suhu sebanyak 13 darjah Celsius. Baik, tindak balas untuk persamaan kimia, kita gunakan HCl campur dengan natrium hidroksida, maka kita akan dapat asid campur alkali. Kita akan dapat garam campur dengan air. Dan untuk persamaan ion, untuk haba peneutralan, biasanya persamaan ion sentiasa H+ campur OH negatif, kita akan dapat H2O. So ikut dia, persamaan ni 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida akan menghasilkan 1 mol air. So seterusnya kita kira bilangan mol. Bilangan mol kita kira dengan MV per 1000. MV per 1000. So kalau kita masih ingat, kita guna M kita adalah 2.0, V kita adalah 50. So bila MV per 1000, 2 darab dengan 50 bagi 1000, kita akan dapat 0.1 mol. So semua ni adalah sama, kepekatan yang sama, isi padu yang sama. So 0.1, dan bilangan mol air juga 0.1. Dan kita akan kaitkan
0.1 mol ni dengan haba yang kita kira ni 5400. So bila 0.1 mol air terbentuk, haba yang dibebaskan adalah 5400 joule. So kita nak kira haba peneutralan. Okey, haba peneutralan. So haba peneutralan 1 mol air terbentuk, haba yang dibebaskan adalah 5400 bahagi 0.1, kita akan dapat 54,000 joule, ataupun kita ringkaskan kepada 50.0 kilojoule bahagi dengan 1000. So delta H ataupun haba peneutralan kita kena ingat letak negatif sebab dia adalah tindak balas eksotermik, dan nilai yang kita kira adalah 54 kilojoule per mol. Okay, dan bila kita lukis gambar aras tenaga, sentiasa kita lukis paksi dengan label tenaga. Lepas tu eksotermik, seperti biasa kita akan buang haba turun. So tindak balas dia ada antara HCl dengan natrium hydroksida, dapat NaCl campur H2O, dan delta H kita yang kita kira keluar adalah negatif 54.0 kilojoule mol negatif 1. Itu adalah gambar rajah aras tenaga. Kita lihat kepada pengiraan persamaan termokimia ini yang diberikan. Ini adalah tindak balas antara alkali kuat dengan asid lemah. Delta H diberikan negatif 55 kJ per mol. Hitungkan haba yang terbebas bila 200 cm3 asid etanoik bertindak balas dengan 200 cm3 natrium hydroksida, kepekatan dia 0.5. So kita kena faham bila diberikan delta H negatif 55 kJ, maksud dia 1 mol air yang terbentuk daripada tindak balas tersebut akan menghasilkan 55 kJ. So kita lihat kepada berapa mol yang kita gunakan untuk tindak balas ni. So bilangan mol sama ada H plus atau OH negatif atau H2O adalah kita guna MV per 1000. Okay, so M kita adalah 0.5 darab dengan 200 bagi dengan 1000, maka kita dapat 0.1 mol. So untuk eksperimen ni kita hanya guna 0.1 mol saja. So kita nak hitung haba yang dibebaskan, so kita letak X. So X ni adalah 0.1 darab dengan 55. Kita akan dapat jawapan 5.5 kilojoule. So 5.5 kilojoule ataupun 5,500 joule tenaga dibebaskan dengan tindak balas antara asid etanoik dengan natrium hydroksida dengan isi padu 200, kepekatan 0.5 mol di M3. Baik, kita lihat kepada soalan D. So diberikan kepada kita gambar aras tenaga, delta H diberikan negatif 14. Bermaksud di sini 2 mol natrium hydroksida bertindak balas dengan 1 mol asid hidroklorik menghasilkan 1 mol natrium sulfat dengan 2 mol air. So sekarang kita guna asid sulfurik, kita guna natrium hydroksida, isi pada dan kepekatan yang diberikan, perubahan suhu adalah berapa. So untuk kira perubahan suhu, mula-mula untuk eksperimen untuk soalan ni kita tahu bahawa 1 mol akan bebaskan kita kata kalau kita nak guna natrium hydroksida, sebab nilai ni adalah berlebihan, kita akan guna natrium hydroksida. So natrium hydroksida actually 2 mol ini, 2 mol natrium hydroksida atau 2 mol air pun boleh, akan membebaskan haba sebanyak 114 kilojoule. So untuk eksperimen ni kita guna bilangan mol natrium hydroksida, kita guna MV per 1000. So M kita adalah 1 darab dengan 100 bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.1 mol. So 0.1 mol natrium hydroksida akan bebaskan X kilojoule. Okay, so X ni kalau kita kira 114 darab dengan 0.1 bahagi dengan 2. So kalau kita kira, kita akan dapat, sekejap ya, 1
4 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 5.7 kilojoule ataupun 5,700 joule. So selepas dapat tenaga ataupun tenaga haba yang dibebaskan, kita nak cari suhu perubahan suhu dalam eksperimen ni. Kita guna haba yang dibebaskan dalam eksperimen sama dengan MC theta. 5,700 sama dengan M kita 100 campur 100 bermakna 200. C kita 4.2, theta kita nak cari. So theta sama dengan 5,700 bahagi dengan 200, lepas tu bahagi dengan 4.2. Kita akan dapat kenaikan suhu sebanyak 6.79 darjah Celsius. Okay, so itu adalah pengiraan untuk haba peneutralan. So kita tinggal lagi satu haba pembakaran yang kita akan belajar pada sesi akan datang.